don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tentang isu kes Daim SPRM serbu rumah siasat Akbar Khan. Saya baca detail sedikit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM menyerbu rumah dan menyiasat ahli perniagaan serta pemaju hartanah Akbar Khan berhubung dakwaan kes rasuah yang melibatkan bekas Menteri Kewangan Tun Daim. Okey, mari tengok respon detail daripada Iswadi Murni dan akhirnya nanti kita komen macam biasa. Kes Daim SPRM serbu rumah siasat Akbar Khan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menyerbu rumah dan menyiasat ahli perniagaan serta pemaju hartanah Akbar Khan berhubung dakwaan kes rasuah yang melibatkan Daim. Memetik laporan CNA, pemegang saham utama BRDB Development itu disiasat berikutan terdapat dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah. Susulan itu, pihak berkuasa telah menahan beliau dan menyoal siasat pada minggu lalu setelah menyerbu rumah serta premis perniagaan miliknya di Kuala Lumpur. Okay. Right. Menurut sumber kanan SPRM, akaun perniagaan dan peribadi milik Akbar telah dibekukan dan beliau telah diarahkan supaya isytiharkan semua aset termasuk pegangan keluarganya. Dalam masa yang sama juga, semakan kehakiman rayuan keluarga Daim didengar pada 9 Mei ini. Mahkamah Rayuan menetapkan 9 Mei untuk mendengar rayuan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dan keluarganya bagi membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan mereka untuk mendapat kebenaran dan memulakan prosiding semakan bagi mencabar SPRM terhadap mereka, siasatan SPRM. Okey. Peguam kanan Leo Hong Bin berkata, kita dihubungi bernama mengesahkan tarikh pendengaran ditetapkan semasa prosiding pengurusan rayuan Nur Ashikin Ahmad Harudin. Alright. So dalam cerita ni, dalam kisah, di samping partner Daim itu telah ditahan, telah dibekukan asetnya dan diminta declare aset. Dalam masa sama, Daim juga telah memohon supaya kesnya ini digugurkan. Tidak patut siasatan itu dibuat ke atasnya. So sekarang ini dia tengah memohon kepada mahkamah supaya mahkamah menggugurkan siasatan. Bukan kes, belum ada tuduhan lagi tuan-tuan. Siasatan ke atasnya digugurkan. Dan Mahkamah Tinggi hari itu menolak permohonan tersebut kerana belum lagi masuk trial, siasatan belum habis. Dan saya rasa Mahkamah Rayuan ini pun akan turut melakukan perkara yang sama lah. Tetapi siasatan sedang berlangsung sekarang ini. Bila kita bercakap soal kesenjangan ekonomi, the disparity, ada ruang dan jurang yang amat besar di antara kaya dan miskin di dalam negara kita, tuan-tuan. Kita tak ada isu dengan orang yang kaya. Kita tak ada isu dengan orang yang mencari kekayaan dengan cara yang betul dan sah. Tetapi kita ada isu bila orang-orang kaya ini mendapat kekayaan mereka dengan cara yang salah. Dengan cara menggunakan, itu kita mula-mula cerita tadi kan, Melayu, perjuangan Melayu, kita kena angkat Melayu. Kat belakang, nama Cina juga yang naik pergi tolong dia songlap dan sakau duit negara. Kan? Kita nak, kalau kita berbicara tentang kemajuan negara, kita kata biarlah limpahan kekayaan itu dirasai oleh semua rakyat. Bukan semua rakyat akan kaya. Tetapi jangan sampai ada rakyat di dalam negara kita yang tak makan, tak minum. Tak ada asas pendidikan. Tak ada asas kepada kesihatan. Itu jurang kemiskinan yang amat teruk kalau itu berlaku. Dan saya kata, cara kerajaan Madani ini membawa reformasi, membawa pembaharuan, membawa perubahan. Saya rasa perkara ini insya-Allah by 2030, kita ada 6 tahun. 2030 and onwards, kalau kekal Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita, tak ambil gaji dan sebagainya tadi, we have a long way to go. Di Kedah, mentang-mentanglah kami orang kampung, kan? Allah. Mentang-mentanglah kami orang kampung, sewenangnya dipermainkan. Kesian orang kampung Kedah ni. Alus tak. Hampir 50 penduduk kampung darat hutan kampung di sini merayu campur tangan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi bagi menyelesaikan isu hak milik tanah mereka yang gagal diselesaikan sejak 12 tahun lalu. Wakil penduduk Maznah Cik Don berkata,
tanah seluas 0.6 hektar itu asalnya dibeli datuk mereka sekitar 1920-an melalui satu perjanjian yang disahkan kerajaan negeri. Namun urusan tukar milik tidak dapat dilakukan kerana pemiliknya gagal dikesan. Katanya tapak tanah bersatu tanah reserve Melayu itu kini mempunyai 2 kedai makan, bengkel kendaan dan 9 rumah yang didami oleh ahli keluarga generasi ketiga sehingga ke-6. Isu itu mula diketahui 2012 apabila salah seorang ahli keluarga mau membayar hasil tanah dan galian, namun dilaporkan cukai terbit sudah dibayar individu lain tidak dikenali. Oh, orang lain dah ambil tanah tu. Pemirsa kami kemudian di PTJ mendapati nama pemilik tanah sudah berubah daripada nama pemilik asal yang menjual tanah berkenaan kepada datuk kami kepada pemilik baru bukan Melayu. Pada 2014 kami menerima notis pengusiran pertama menyebabkan menerima notis pengusiran pertama menyebabkan kes ini terpaksa difailkan peguam di Mahkamah Tinggi Alustar, namun setelah perbicaraan kami gagal mendapat kami kembali hak milik ke atas tanah berkenaan katanya. Katanya paling meragukan adalah bagaimana tapak yang diletak di bawah status tanah reserve Melayu boleh ditukar kepada pemilik bukan Melayu. Sedangkan perbuatan itu dah halang mengikut undang-undang. Harapan kami campur tangan daripada Datuk Seri Muhammad Sanusi dan pengarah Galian Negeri Kedah kepada status ini. Saya baca je tuan-tuan supaya mana tahu Sanusi dengar tadi tu kan. Dia bolehlah bantu. Bulan-bulan puasa ni bantulah. Apa salahnya? Tak ada kena dengan politik benda tu saja saya baca. Ini Elan tak payah jadikan tu short. Okey. Yeah. Wan Saiful Wan Jan didakwa diganggu SPRM. Timbalan Speaker cadang Wan Saiful lapor polis. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muhammad Noor menasihatkan ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful agar membuat laporan polis berkaitan diganggu oleh SPRM. Ramli berkata demikian setelah Wan Saiful mendakwa mendapat gangguan daripada SPRM yang mahu merakam keterangannya berhubung ucapan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, saya terus-menerus mendapat kacau ganggu daripada pihak berkuasa, terutama pihak SPRM. Saya baru mendapat notis untuk dirakam percakapan saya mengenai apa yang disebut dalam Dewan yang Mulia ini. Wan Saiful membangkitkan mengenai immunity atau kekebalan ahli parlimen dikenakan sebarang prosedur sivil atau atas apa-apa petition atau usul yang seperti mana terkandung dalam Seksyen 7 Akta Dewan Parlimen. Justru itu, menurutnya tidak ada mana-mana pihak boleh menyentuh perkara yang telah dimuktamadkan oleh Speaker termasuk ucapan yang disebut. Bila ada kacau ganggu ini bagi saya ia satu tekanan yang tidak wajar kepada ahli parlimen. Okey. Pada 28 Februari Wan Saiful mendakwa dia ditawarkan habuan 1.7 juta jika menyokong Anwar Ibrahim. Namun tidak sampai 1 jam dia mendakwa dihubungi berkaitan SPRM. Bagaimanapun, Ketua SPRM berkata, Azam Baki berkata, ia menjadi tanggungjawab individu untuk yang mendakwa ditawarkan rasuah membuat laporan. So justru SPRM memberi tempoh seminggu untuk Wan Saiful membuat laporan. Susulan perkara itu, ahli Parlimen Kerajaan menuntut Wan Saiful selama digantung 6 bulan tetapi membatalkan usul setelah dia membuat permohonan maaf. Okay. Wan Saiful mendakwa bahawa dia mendakwa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu korup. Itu perkataan dia, korup. Ditawarkan 1.7 juta kalau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia dakwa perkara ini di dalam Dewan. Lepas didesak sangkaan jahat, tuduhan dan sebagainya, maka satu usul nak dibawa oleh Zahid. Sepatutnya usul itu diteruskan, tapi tak apalah, itu cerita lain. Bila nak dibawa usul itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia minta maaf. Tuduh, fitnah, minta maaf. Tuduh, fitnah, minta maaf. Ulang balik. Okay? Ini permainan dia orang ni. Dan dia tahu dia ada immunity. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di dalam parlimen, seseorang itu tidak boleh disaman sivil atau jenayah kalau sekiranya perkara itu disebut di dalam parlimen. Dia ada immunity. Dia ada dua, parlimen dan juga di dalam mahkamah. Dia ada immunity. So dia tahu adanya immunity itu, dia gunakan perkara tersebut. Dia gunakan perkara tersebut untuk nak melakukan pertuduhan, untuk mencipta persepsi. Saya sebut tadi tentang persepsi supaya walaupun kata, tengok betul lah
bahawa corruption itu berlaku. Persepsi, tuan-tuan. Walaupun dia dah minta maaf, tapi ada lagi walaupun yang main benda ni. Jadi bila SPRM kata, bagi seminggu, siap bulat laporan, dia kata apa? Saya diganggu oleh SPRM, sedangkan saya sudah minta maaf. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Sampai bila ini taktik yang akan digunakan oleh Perikatan Nasional? Dia bukan orang pertama, ada beberapa orang lain, saya perhatikan ahli parlimen lain yang gunakan perkataan yang sama juga. Bukan tentang, yalah, korupsi itu satu hal juga. Dia guna perkataan yang sama, lepas tu dia tarik balik. Guna perkataan sama, lepas tu tarik balik. This is the tactic yang they are using right now. Dia orang tak ada modal, nak pergi bantai kerajaan tak ada modal. Kerajaan has been doing great. So dia buat macam mana? Dia gunakan taktik-taktik ini. Kan? Dalam masa Kita saya baca detail sedikit lagi. Memetik laporan CNA, pemegang saham utama BRDB Development Sdn Bhd itu disiap berikutan terdapat dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah. Selain itu, pihak berkuasa telah menahan beliau dan menyoal siasat pada minggu lalu selepas menyerbu rumah serta premi perniagaan miliknya di Kuala Lumpur. Menurutnya, sumber kanan SPRM, akaun perniagaan pribadi milik Akbar telah dibekukan dan beliau telah diarahkan supaya mengisytiharkan semua aset termasuk kewangan keluarganya. Tuan, bagi kita biar SPRM siasat dahulu. Mari terus menyokong kerjaan perpaduan dan Pak Ibrahim. Assalamualaikum.